Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Surah 16. Lebih dahulu sebelum tu kita minta maaflah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana seperti mana iklan yang ditulis itu, Babali sepatutnya hadir untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini, tapi oleh kerana beliau ada kecemasan kemarin, jadi beliau balik kemarin, tak sempat. Hanya satu program saja dia main. Sepatutnya 3 program di Perwaja malam kemarin, semalam sepatutnya di Tokai, dan pagi ni di sini. Tapi oleh kerana pagi kemarin beliau ada panggilan telefon secara mengejut daripada sana, jadi lepas menyorok kemarin ni dia terus balik ke Fatani. Jadi satu program saja dia hadir, 2 lagi dia cancel, iaitu hak semalam dengan pagi ni. Dan mungkin dia akan mai pula, tak tahulah berapa bulan. Cuma untuk program pagi ni bersama beliau ditangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus tahu bahawa solat itu wajib, tiang agama dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ruh solat ialah niat, khusyuk dan penyerahan hati. Tanpa penyerahan, ibadat tidak berguna selain daripada hanya ucapan kata-kata sahaja. Kita masih lagi membicarakan tentang sembahyang dan walaupun lambat sikit sebab sembahyang ni penting. Kerana apa? Kerana sembahyanglah menjadi pengukur antara kebaikan atau sebaliknya setelah mengucap 2 kalimah syahadah. Dan seperti mana yang kita maklumi, hari ini sembahyang menjadi salah satu daripada ibadat yang dipersia-siakan. Kita pilah mana kampung, mana taman pun kita dapati ada orang yang tak sembahyang. Cuma banyak dengan sikit ya. Tahun ni banyak sikit, tahun sikit, kurang sikit, tu saja. Ada seorang kawan saya, dia jadi guru, mengajar satu sekolah. Dia mengajar tu tak berapa, pelajar tu tak berapa boleh, buah sangat. Akhirnya dia tanya, hampa tolong angkat tangan tak? Pagi tadi hampa sembahyang subuh tak? Daripada 40 orang pelajar, 30 lebih tak sembahyang. Angkat tangan 2-3 orang yang sembahyang subuh. Patutlah hampa mengaji, tak boleh. Satu tak boleh, yang kedua buah nakai pasal subuh pun tak sembahyang. Jadi kalau macam tu keadaan pelajar di mana-mana sekolah, di sebahagian sekolah, apakah kita nak harap lepas pada dia mengaji besok dia nak sembahyang? Kalau tengah mengaji pun dia tak boleh sembahyang. Kata kita duduk dalam kampung pun ada orang yang tak kenal masjid terus, tunggu mati baru nak harap orang usung mayat dia pergi masjid. Masa hidup dia tak pergi masjid. Ini salah satu daripada perkara yang cukup
berat. Quran kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu berat. Jadi kita nak boleh lekat sembahyang pun berat. Saya dulu alhamdulillah duduk tepi pondok, kemudian ibu bapa saya paksa sembahyang. Kalau mak pak buat tak peduli, pondok duduk pula jauh pada pondok, tu guru pun tak kenal, tak kenal gaya, pagi ni tak boleh mengajar, dia tak sembahyang juga. Jadi persekitaran kita tu lah yang membentuk kita. Persekitaran paling penting ibu bapa, duduk dekat dengan kita. Ibu bapa tak peduli sembahyang, anak lintang pukang. Yang kedua, persekitaran iaitu tempat-tempat yang dia hadir, kawan-kawan yang dia berkawan, aktiviti yang dia lakukan, semua tu membentuk peribadi kita. Jadi kita nak boleh sembahyang ni nak kena paksa supaya kita tahu sembahyang ni amat penting. Dah lekat dah sembahyang 5 waktu, nak kena pulun pula sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat-sunat pula, wirid dan sebagainya. Yang tu perlu kepada targhib. Targhib ni maksudnya galakkan. Kita boleh melakukan satu-satu perkara bila ada galakkan. Orang panggil kita makan kenduri, kita pi, pasal kenduri percuma, tak kena bayar duit. Orang buat tawaran supermarket, buat tawaran barang murah, kita pi beli, pasal waktu lain dia mahal. Tawaran barang murah ni ada sehari dua ni kadang-kadang. Kita nak beli perabot, ada diskaun 70%, 50%, kita pulun pi masa tu. Kain baju kita beli ada diskaun 50%, 70%, kita pulun pi beli. Pasal apa? Pasal diskaun, pasal tawaran. Tapi Allah Ta'ala tawar kita sembahyang, sembahyang jemaah kan, sembahyang sunat, kita tak berasa. Pasal kadang-kadang kerana kita tak mengulang, tak ulang i'lan yang Allah bagi kita. Saya balik Al-Ustaz buka pintu peti surat, ada Cina meboh situ, iklan tentang barang murah, sempena dengan Christmas lah, sempena dengan Maulidul Rasul. Dia tak tulis dia Cina, dia tulis sempena dengan Christmas 24 sampai 27 hari bulan, barang murah di supermarket sekian. Saya tak ada nak pergi kalau aku ni. Esok lah tengok tu dia murah. Taklah murah tak mana pun, tapi kita rasa teruja, teringin nak pergi beli. Pasal apa? Murah. Kadang murah RM2, Pampers 38 tinggal 36, RM2 lah. Minyak nyok RM2 tinggal 8 kupang, kurang 2 kupang lah. Tapi oleh kerana tu tawaran yang jarang kita jumpa dan menguntungkan kita, campur, ni 2 kupang, ni 5 kupang, ni RM1 campur, ini murah pada waktu lain. Maka orang yang baca teringin nak pergi. Pasal iklan tu dia tengok, dia baca, dia renung apa bahan yang dia nak beli, dia rasa lebih murah, maka ni peluang ada, pergi pula cari, parking tak jumpa, balik saja. Pasal apa? Pasal murah. Tapi kenapa dalam bab ibadat kita tak tahu ataupun kita tak cari? Sebab kita tak terteliti iklan yang Allah bagi melalui lidah Nabi SAW. Kelebihan sembahyang sunat, kelebihan berzikir lepas sembahyang 33 kali, kelebihan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam hadis Imam Tirmizi kata, barang siapa yang sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia duduk dalam tasyahud akhir, dia tak ubah kaki dia, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Antara kelebihan dia, hufidha min kulli makruh, akan dipelihara daripada segala yang dia tak suka, yang tak elok sepanjang hari tersebut. Jadi bila kita tahu kelebihan lagu tu, kita rasa
Tak buat tak patut. Sembahyang subuh ni wajib, wirid tu sunat. Tapi bila kita buat wirid sedemikian, kaki kita tak ubah. Mudah-mudahan sampai subuh pagi esok kita selamat. Naik kereta tak naik motor, naik gerek tak accident, kawang tak curi duit kita tak hilang, rumah kita tak terbakar, benda-benda kita tak suka tak timpa kita. Amalan pendinding dan pemelihara diri, cara dia baca 10 kali dalam keadaan kaki jangan ubah. Mudah. Bila kita tahu kelebihan tu, walaupun bagi salam kita berasa nak lompat, nak ubah, nak duduk bersila, nak bertinggung. Ada yang bagi salam nak keluar tu, rasa daripada keluar tu baik aku buat, mudah-mudahan selamat. Nak amal dengan hadis tu. Maka kita amal tiap-tiap pagi, nak amal panjang-panjang, baca surah Kahfi, baca surah Yasin panjang, amal jenis tu. Tapi syarat dia dua. Pertama kita baca 10 kali, yang kedua kaki kita jangan tukar. Kaki kita kekal dalam tasyahud akhir. Hadis Imam Tirmizi, hadis kata hufidha min kulli makruh. Allah Ta'ala pelihara daripada setiap benda yang tak elok sepanjang hari tersebut. Pagi esok lepas subuh baca pula, lepas subuh baca pula. Akhirnya jenis-jenis itu kita boleh amal bersama, singkat dan ringkas, kelebihannya besar. Maka tu contoh amalan yang bila kita tahu kita rasa sayang nak ubah, rugi kalau kita tak buat. Takut kita terlepas dah lah pahala dapat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri kelebihan di dunia lagi, iaitu kita boleh jaga, dapat pemeliharaan Allah sepanjang hari itu. Sebab ada hadis lain kata, man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, Allah pelihara dia. Jadi kita mahu Allah pelihara kita daripada bala bencana dunia, pelihara daripada kawak, pelihara daripada duit hilang, pelihara daripada kena serangan jantung, pelihara daripada stroke. Ada orang tak ada pasal-pasal apa, duduk atas kerusi, lembek je tu stroke. Adik-beradik saya jumpa baru ni, tengah bawa kereta, jatuh lembek. Pergi berubat, kata jalan sengit-sengit lah ni pakai tongkat. Tanya dia, awak jadi-jadi? Dia kata, tengah bawa kereta, bukan ada pasal-pasal apa, awak bawa kereta? Terus stroke tengah bawa kereta. Jadi kita tak mau penyakit-penyakit malapetaka sedemikian, kita kena ada amalan-amalan. Kita kena ada amalan kesihatan, dalam masa yang sama amalan kesihatan rohani, amalan kesihatan jasmani, amalan kesihatan roh. Jadi Allah Ta'ala bagi kita tak lumpuh, tak gila, tak mati terkejut. Ini satu nikmat yang tidak boleh dikurniakan oleh sesiapa. Anu milik Allah secara mutlak. Tak boleh kita kata, oh aku kesihatan aku ni YB bagi, tak ada. Nyawa aku ni PM bagi kat aku ni, tu aku kena dengan dia, ada. PM pun kalau Allah Ta'ala ambil nyawa dia, mati juga. Jadi kita boleh menyawa setiap saat, tu anugerah Allah. Kita boleh sihat tubuh badan, tu anugerah Allah. Kita boleh duit kita tak hilang, kawak tak masuk curi rumah kita tak terbakar, tu anugerah Allah. Kita tak berasa tu satu nikmat pasal kita celik-celik mata duk nampak dah. Kita dapat Islam, boleh mengucap, tu anugerah Allah. Ada orang melahat-lahat jadi kapiak, kita jadi orang Islam. Tapi kita tak berasa tu satu benda yang berharga. Kerana kita celik-celik mata duk ada. Cuba hilang benda tu. Tubuh badan kita yang sihat tiba-tiba lumpuh, baru kita berasa sihat. Itu satu anugerah yang luar biasa yang tak ada jual di kedai. Doktor pun kalau Allah ambil jadi lumpuh, dia pun tak boleh berubat diri dia, sebab dalam keadaan dia boleh berubat orang pun. Jadi ada orang cerita seorang orang kaya, lahir sebagai orang kaya, celik-celik mata, mak pak dia kaya, duduk dalam rumah mewah, naik kereta mewah, naik kereta ratus-ratus ribu punya harga. Dia berasa biasa.
Sikit pagi bawa kereta buah minyak. Harga 500,000 ke, 300,000 ke, 800,000 ke, Mercedes ke apa yang dia naik. Dia berasa tak ada apa. Kita tak ada duit nak beli kereta, jadi kita terliok. Dia ni naik kereta mahal sungguh. Tak ingin aku nak beli macam dia. Yang dia hang macam dah rasa naik kereta ni, tak ada apa, mungkin tidur kena kereta ni lah. Pi kedai naik kereta tu, pi sembahyang Jumaat naik kereta tu, pi kerja naik kereta tu, pi melancong naik kereta tu, pi Kuala Lumpur naik kereta tu. Jadi berasa tak ada apa. Pasal lahir-lahir celik-celik mata, pak bagi kereta tu kena. Masa mana dia rasa kereta tu satu benda yang berharga dan nikmat? Bila kereta tu rosak, pi jumpa pomen, cek tengok kereta saya rosak macam pasal apa? Cek rosak alat-alat tertentu yang tak boleh ganti serta merta. Pomen kata ni rosak banyaknya, gearbox rosak ni, kena import ni, kena makan masa 3 minggu baru selesai. Ataupun pomen kata seminggu baru boleh berubat, baru boleh perbaik kena tinggal sini. Dia kata kat pomen, tu saya nak pergi nak balik je lah, naik kereta apa? Kalau tinggal kereta ni 3 hari kot, 5 hari saya nak balik. Pomen kata ambil kereta saya tu. Pomen bagi kereta dia cabut. Kereta dia aircon pun tak ada, tingkap pun kena angkat. Tekan minyak saat mampu saat hidup. Aircon tak ada. Jumpa apa tunggui tu apa jalan hak jenis tu, tekan sikit melambung habis. Baru dia berasa, aku selama ini duduk dalam nikmat, naik kereta hebat, aku duduk berasa macam biasa. Bila aku naik kereta cabut, baru aku berasa kereta besar tu satu nikmat yang aku dapat. Pemain kata kereta tak ada, pergi jalan kaki. Masa kita jalan kaki tu baru kita berasa duduk atas kereta tu satu nikmat. Masa orang tu sakit baru dia berasa nikmat tu satu nikmat. Hidup sihat tu satu nikmat. Masa kita jadi tua baru kita rasa muda tu satu nikmat. Masa seorang tu mati baru dia berasa hidup tu satu nikmat. Pas mati orang berasa dia buang masa hidup banyak. Lepas pada dia sakit baru dia berasa dia buang masa nikmat banyak, masa sihat banyak. Sebab itu Nabi SAW sebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia tertipu dan manusia buang banyak. Nikmat sihat, nikmat masa lapang. Masa sihat dia tak isi dengan aktiviti yang baik, masa sakit baru dia berasa rugi dulu masa sihat tak buat apa. Masa-masa lapang dia tak isi masa lapang dia dengan taat, dengan kebaikan. Masa mati baru dia tahu rugi masa lapang Allah bagi aku buang begitu saja. Allah Ta'ala bagi masa lapang tak semayang fardu, Allah bagi masa lapang tak semayang sunat, Allah bagi masa lapang tak berzikir, Allah bagi masa lapang tak baca Quran, Allah bagi masa lapang tak mengaji, Allah bagi masa lapang dia buang begitu saja. Dia akan menyesal setelah itu. Dan dia akan berasa masa lapang itu satu nikmat yang berharga apabila dia tiba masa dia. Sama ada dia berasa setelah tua ataupun dia berasa setelah mati. Dia mesti tahu bahawa masa lapang itu satu nikmat. Tubuh badan sihat itu satu nikmat. Kadang-kadang dia duit tak ada nak beli kereta motor, dia berasa aku duduk dalam bala lah, duit tak ada, hutang kelim pinggang, pi mana jalan kaki tumpang orang, sedih lah aku duduk dalam malapetaka, duduk dalam bala bencana. Pasal dia perhati orang yang ada gerek, dia berasa dia tak boleh beli gerek. Dia perhati orang ada motor, berkata orang ada kereta, dia berasa dia duduk dalam keburukan, dia duduk dalam kemiskinan, dia duduk dalam keburukan, ke dalam balapetaka. Dia tak berasa ada dalam nikmat kerana dia tengok orang atas pada dia. Tapi kalau dia tengok orang bawah pada dia,
Aku walaupun tak boleh beli gerek, duit tak ada, aku boleh berjalan. Tengok orang lumpuh. Aku duduk dalam nikmat yang besar kerana aku boleh bergerak ke sana kemari, berbanding dengan orang yang lumpuh itu, dia lumpuh tak boleh pergi mana. Aku duduk dalam nikmat. Maka kita syukur nikmat kita sihat itu dengan kita bertakwa kepada Allah, buat baik banyak-banyak. Jangan buat jahat, kerana Allah yang bagi kita sihat, tak lumpuh. Allah bagi kita sihat, kadang-kadang bukan ada penyakit, tak ada pantang, makan macam-macam. Kawan ni kena pantang daging, kawan ni kena pantang cabai tak boleh makan. Kawan ni kena pantang garam, kawan ni kena pantang gula, kawan ni kena pantang durian. Tu Arab Yaman pi Sungai Singapura. Depa kata kat dia, hang jaga-jaga. Di sana tu Malaysia, Singapura, Indonesia ada sejenis buah, dia ada duri. Hang jangan makan banyak. Makan banyak hang jaga, bahaya. Kawan sakit, darah tinggi ke apa tau. Buah tu kalau makan banyak mudarat. Pasal hang ni berpenyakit. Dia pipi orang hidang durian, dia tak kenal. Kawan tu pesan, buah tu ada duri. Masa orang pitak mana ada duri, orang kupas lah. Kalau suar kali dengan duri tu baru dia kenal. Dia ambil rasa sedap. Dia berterah sampai habis. Tak dan 24 jam mati terus. Dia sakit, penyakit ada. Orang makan 1-2 ulas ada penyakit, dia balas sampai 2-3 biji. Orang tu hidang banyak, boleh kat dia seorang rasa-rasa, aku tak pernah rasa buah sedap macam ni. Tak tanya orang, tanya orang nak abang tak erti. Yang dia boleh minda dia, orang tempat aku pesan jangan makan durian. Durian tu nak kena macam mana? Kulit dia ada duri. Orang tu hidang, duri tak ada, duri duduk lepok. Dia makan sampai mati. Pasal apa? Pasal penyakit dia tak boleh makan banyak durian. Orang yang sihat main segundi pun habis. Hak tak sihat dusun durian 10 kelong, 15 kelong. Pak cik boleh makan durian musim ni? Tak boleh. Durian dah 15 kelong, tengok saja. Pasal apa? Nikmat sihat tak ada dah, sakit boleh tengok. Buah durian banyak nak makan tak boleh. Duit banyak nak makan tak boleh. Ada seorang hamba Allah saya kenal, dia tu duit banyak sungguh, jadi kontraktor kelas apa tau. Tapi mata kelabu, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, buah semua tak boleh makan apa. Duit banyak makan tak boleh. Kita duit tak ada, hutang keling pinggang hang suar apa pun. Ketui batu makan, kayu makan, kayu buruk, kuih kayu buruk, gula batu. Hak sihat ni hati senang walaupun duit tak ada. Allah Ta'ala bagi kesihatan. Hak sakit, hak nu kena pantang, hak ni kena pantang, hak ni. Maka kita kena rasa nikmat sihat tu adalah anugerah Allah yang Allah bagi, bukan kepada semua orang. Berapa ramai orang yang tak boleh keluar daripada rumah dengan sebab dia lumpuh. Berapa ramai orang yang tak boleh bersembang macam kita dengan sebab dia gila. Berapa ramai orang yang lebih sihat daripada kita tapi dia tak boleh sembahyang. Lebih sihat, lebih kuat daripada kita tapi dia tak boleh mengaji. Kerana dia merasakan kesihatan tu hak dia. Ikut suka aku lah nak mengaji, tak mengaji pun. Ikut suka aku lah nak sembahyang, tak sembahyang pun. Tubuh badan ni hak aku, ikut suka aku. Bila kita berasa hak aku, rosak. Duit aku ikut suka aku lah nak belanja ke mana pun. Mata aku ikut suka aku nak tengok apa pun. Telinga aku ikut suka aku nak dengar apa pun. Bila kita berasa tubuh badan kita hak kita, bila kita berasa otak kita hak kita, bila kita rasa duit kita hak kita, bila kita rasa anak bini kita hak kita, bila kita rasa rumah kita hak kita, bila kita rasa kereta kita, motor kita hak kita, ikut suka kita nak buat apa. Tu rosak manusia. Tapi bila kita berasa tubuh badan kita hak Allah, anak bini kita anugerah Allah,
Kereta kita walaupun kita usaha cari duit beli, tapi kalau Allah tak izin tak boleh beli kereta. Kereta motor kita hak Allah. Mata kita hak Allah, telinga kita hak Allah. Ya Allah bagi nak uji kita untuk kita jadi guna dalam kebaikan atau sebaliknya. Maka kita berhati-hati, esok kita nak jawab semua tu. Esok Allah Ta'ala tanya, suruh jawab balik. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah Ta'ala tanya nikmat yang Allah bagi ke kita. Aku bagi anak bini kat hang bawa anak bini masuk neraka kan masuk syurga. Aku bagi mata kan hang tengok hang guna mata untuk masuk neraka kan masuk syurga. Aku bagi telinga kan hang guna untuk dengar benda yang bawa masuk syurga kan masuk neraka. Aku bagi duit kan hang guna untuk buat pahala kan dosa. Aku bagi tubuh badan kan hang semayang kan tak semayang. Semua tu Allah Ta'ala tanya balik. Jadi pemilik kereta besar tadi masa mana dia boleh berasa apabila kereta besar tu satu nikmat, bila kereta tu rosak dia pinjam kereta pomen seminggu baru dia tahu. Oh, selama ni aku duduk dalam kereta mewah, nikmat yang luar biasa. Bila kereta aku rosak naik kereta pomen, aircon tak ada, peluh meramu, tingkap kena angkat, jumpa tunggui melambung habis. Baru aku berasa seminggu ni baru aku boleh kenal. Seminggu duduk dalam susah baru aku kenal naik kereta besar tu senang. Baik itu orang sakit duduk diuat. Kalau orang pergi melawat dia cukup suka. Kecuali lah setengah-setengah orang sakit tak jumpa orang dah juga. Pasal apa? Pasal bila dia duduk terlantak atas hospital, atas katil di hospital atau di rumah dia nak bersembang dengan orang pun payah. Nak jumpa dengan orang pun payah, sikit-sikit nak marah. Tak tahu orang main melawat dia suka. Aku tak boleh pergi jumpa orang macam dulu dah. Hari ni aku tak boleh bergerak. Allah Ta'ala tarik nikmat aku bergerak. Tiba-tiba orang main melawat. Aku lega, syok. Orang keluar tension balik. Orang main jumpa gembira balik. Kalau hak pergi jumpa tu perangai elok ah. Tak apalah sakit sikit-sikit ni. Allah Ta'ala sayang kat kita, nak hapus dosa kita, bagi nasihat dia. Tapi kalau main jumpa kita, dia kata, pak benakang aku sakit macam hang 3 hari pi. Nak hidup lagi 3 bulan, mati terkejut noi. Dia pergi jumpa kita, dia menyusah kita pula. Kita dah lah sakit, dia duduk gempang kita pula. Orang pergi ziarah orang sakit duduk saat-saatnya dia main duduk sampai 3 jam setengah. Orang sakit tu. Tak kena juga. Tapi biasanya orang sakit cukup berterima kasih lebih-lebih lagi kalau orang sakit tu adik-beradik yang baik dengan kita ataupun kawan yang baik dengan kita. Tentu kita pergi ziarah dia, maka dia suka. Pasal apa? Pasal dia sudah kehilangan satu nikmat yang tak boleh diberi oleh sesiapa melainkan Allah Ta'ala bagi. Walaupun doktor usaha tak boleh bagi. Jadi bila kita Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, isilah dengan ibadat banyak-banyak. Fardu, sunat, istighfar, salawat. Ni kita sihat tak peduli. Fardu tu pun boleh gagah, tu pun pi kata. Mayang tu pun ingat kata. Sunat tukar rajin buat, tukar tak rajin tak buat. Kita tak berasa tubuh badan kita yang sihat itu anugerah Allah yang perlu kita isi dengan ketaatan, perlu dengan ibadat. Sebab itu kita nak kena berlatih. Ibadat ni pun nak kena berlatih, tambah-tambah. Nak kena berlatih sikit-sikit. Mengaji pun gitu juga, nak kena berlatih hadir sikit-sikit. Barang siapa yang mengaji satu ayat Quran lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Barang siapa yang mengaji satu bab ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Hadis kata sedemikian. Bila kita jumpa hadis-hadis lagu tu baru kita berasa, oh mengaji satu ayat dah dapat pahala 100. 100 tu bukan senang. Kalau sembahyang tarawih 5 malam tu pun tunggin setengah. Kalau sembahyang 20, sembahyang 8 nak boleh 100 rakaat. Orang pergi mengaji satu ayat Quran lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Orang mengaji satu bab diamalkan ataupun tidak lebih baik daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Jadi hak malas mengaji kena baca kelebihan mengaji. Hak malas sembahyang kena baca kelebihan sembahyang. Hak malas sembahyang fardu kena mengaji dosa tak sembahyang.
Kelebihan sembahyang 5 waktu, dosa tak sembahyang 5 waktu, azab tak sembahyang 5 waktu tu kena di dunia ketika nak mati dalam kubur di padang mahsyar. Dunia kena dah kalau tak sembahyang. Ada satu hadis kata 15 azab kepada orang tak sembahyang 5 waktu bermula daripada hidup. Antara tanda orang tak sembahyang 5 waktu, orang yang baik-baik tengok muka dia pun kenal. Kita duduk semayang, kita pergi pasal minggu, kita keluar pergi kedai kopi, kita lalu ke tempat orang berhimpun, kita tengok muka pun kita kenal, hang ni tak semayang. Sebab orang kalau jaga semayang, muka dia ada nur, ada cahaya. Walaupun tak cerah mana, tapi dia ada sinar dia. Lebih-lebih lagi orang semayang tahajud, lebih-lebih lagi orang semayang sunat, lebih lagi orang rajin tengok Quran, orang yang terlibat dengan ilmu. Tak ada pergi habang kat orang, hang kena tengok aku, hang jangan pakai tengok lahir aku ni memang bagus ni, mayang tak tinggal, tak yang muhung, tengok muka pun kena. Orang lagu tu kalau kita nak harap sesuatu, kita berkawan dengan dia, nak bagi dia betul dengan kita, kadang-kadang tak boleh apa yang kita harapkan. Kenapa? Allah Ta'ala pun dia kelentong, tambah kita lagi dia kelentong. Allah Ta'ala pun dia tak mayang, tambah nak betul dengan kita. Allah Ta'ala pun tak betul dengan bini dia, dengan anak dia, dengan kawan dia, nak betul. Dia hutang kita lari tak bayar tu. Pasal apa? Hutang Allah Ta'ala pun dia tak bayar, mayang tak cukup. Orang tak mayang ni hutang dengan Allah. Orang tak puasa bulan Ramadan ni dia hutang dengan Allah, lagi tak bayar hutang, tak selesai. Sebab itu orang yang tak mayang dia nak bertaubat, dia kena qada. Orang yang tak keluar zakat, dia nak bertaubat, dia kena qada zakat itu. Orang yang tak puasa bulan Ramadan, dia nak bertaubat, dia kena qada puasa tu balik. Kalau Allah Ta'ala tak betul, nak betul yang kita, lagi tak betul. Jadi di dunia Allah Ta'ala dah cabut kelebihan yang diberikan kepada orang tak sembahyang. Antaranya tak berkat kerja buat dia, cari duit siang malam, duk rasa tak cukup itu. Cari duit siang malam, bela anak-anak tak jadi baik, curi yak nu, curi yak ni. Pasal apa? Pasal kamu bela anak-anak kamu dengan duit tak sembahyang, duit cari tak sembahyang. Lepas tu dia marah kat anak, cerkah nu, cerkah ni. Saat anak buat masalah nu, saat buat anak buat masalah ni. Punca dia kamu tak betul dengan Allah. Sebab itu kita kena rajin bertaubat. Bila kita menyadari kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita nak boleh sembahyang sunat, kena baca kelebihan sembahyang sunat. Kita nak boleh tambah ada semangat nak zikir, kena baca kelebihan zikir. Sebagaimana kita nak beli barang di supermarket, rasa nak beli, bila kita baca iklan barang murah pada hari ini, maka kita cepat-cepat pergi, sementara tak habis. Cina pula pandai buat iklan, jualan penghabisan stok. Sepanjang tahun duk sebab habis stok tu. Dia jual perabot, dia tulis jualan penghabisan stok. Orang 7 bulan dia tengok penghabisan stok. Oh, dia buat iklan lagu tu nak bagi kita teliak pergi beli. Hak supermarket 3 hari. Jualan buka sekolah, jualan sempena raya, jualan hari merdeka, jualan sekian. Dia kurang sekupang dua. Maka kita pun pergi. Pasal apa? Pasal nak beli murah-murah pun tak banyak mana. Pasal GST. Mereka kata GST ni meringankan beban rakyat. Ada orang kata betul, ada orang kata tak betul. Kita bawa duit PUG sendiri kita tahu sebenarnya betul. Macam mana tak betul? Dulu kita bawa RM400 masuk supermarket, kita beli toyo, kita beli bihun, kita beli bekas apa semua, kita boleh 30 kilo, 35 kilo. Lah kita bawa RM400 beli 25 kilo. Mana kita tolak keringan. Itu meringankan beban kita. Duit banyak tu juga habis, tapi barang keringan. GST meringankan beban. Oh, aku tolak dulu 30 kilo RM400, ni RM400 25 kilo, kurang 5 kilo, ringan sungguh.
Cik baik ada GST, tidak jenuh tolak aku. Jadi time barang naik, tiba-tiba orang buat tawaran kuih murah, cepat-cepat kita pergi supermarket tu. Sebagaimana kita teringin nak beli barang murah, lebih-lebih lagi cabutan bertuah, lebih-lebih lagi percuma, maka demikian juga ibadat kena cari dulu tu. Macam mana aku nak boleh semangat sembahyang sunat? Kena baca kelebihan sembahyang sunat. Barang siapa yang sembahyang antara maghrib dengan isya 6 rakaat sunat awabin, dapat pahala umpama beribadat 12 tahun. Barang siapa yang sembahyang qabliyah ba'diyah, Allah bina rumah dalam syurga. Barang siapa yang baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa 3 kali sebelum tidur, Allah ampun dosa dia walaupun seumpama buih di laut, bintang di langit, pasir hari di dunia ini. Yang kita malas buat ibadat pasal dosa banyak. Bila dosa kita banyak, orang zikir kita tak mau zikir, orang sembahyang kita tak mau sembahyang, orang nak ajak buat benda-benda tak baik kita suka. Nak kena bersih dosa tu, bersih dosa tu. Seorang ulama dia tanya, awak saya ni tak boleh jaga malam, tidur mangkit subuh, tidur mangkit cerah, tidur mangkit cerah, teringin juga nak sembahyang tahajud tapi tak pernah jaga. Tok guru tu kata, hang dosa banyak tu, hang tak boleh sembahyang tahajud. Hang kena cuci dosa dulu di siang hari supaya hang ringan mangkit buat ibadat. Jadi dosa kita itulah yang mengikat kita dan menyebabkan kita tak suka mengaji, tak suka baca Quran, tak suka zikir, tak suka, kerana dosa kesalahan dan lalai kita banyak. Itu nak kena cuci dulu supaya dari semasa ke semasa kita bertukar, berubah. Kalau tidak kita sembahyang tak semangat, zikir tak semangat. Hadis kata huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Syurga itu dipagang oleh benda kita tak suka, neraka itu dipagang oleh benda yang kita suka, dipagang oleh syahwat, benda yang disukai oleh syahwat. Muhung orang, tipu orang, benda disukai oleh syahwat. Ambil duit orang, suka oleh syahwat. Buat dosa, benda disukai oleh syahwat. Nak masuk neraka, buat benda yang disuka oleh syahwat. Nak masuk syurga, kena buat benda yang diri kita tak suka. Semayang kita tak suka, zikir kita tak suka, baca Quran kita tak suka. Tapi kalau kita paksa, kita pulun, kita usaha lama sama sekali, Allah Ta'ala bagi rasa suka. Macam cerita bayi hari tu. Bayi kecil, budak kecil umur 2 tahun suka susu mak dia saja. Umur 2 tahun suka susu mak dia saja. Bila mak dia paksa, dia marah. Tapi setelah dia tukar daripada susu kepada makanan yang lain, baru dia rasa suka makanan yang lain, tak mau dah susu mak dia. Sebelum nak tinggal susu mak dia, terpaksa berhempas pulas qiyau sepanjang hari. Aku kenal susu mak aku dah 2 tahun tak pernah makan hak lain. Tiba-tiba mak aku paksa suruh berhenti, mak aku tukar makanan yang lain. Mak aku ni buat naya kat aku, pak aku buat naya kat aku, kerana memisahkan aku daripada minuman makanan yang paling aku suka, iaitu susu mak aku. Tapi setelah mak pak paksa, dia tukar kepada makanan nasi, sampai tua tak mau dah susu mak dia. Pasal apa? Nasib baik mak aku paksa, kalau tidak aku tak berhenti sampai kelar. Maka kita dengan ibadat itu kena paksa. Kena paksa tinggal tempat tidur maghrib sembahyang, kena paksa tunggu saat lepas sembahyang untuk berzikir, kena paksa sembahyang sunat, kena paksa bagi khusyuk, lepas tu baru dia rasa kenikmatan. Kena paksa duduk dalam kebaikan. Di samping kita paksa, kita kena baca fadilat-fadilat dia, kena baca suasana dalam kubur supaya kita bersedia untuk masuk kubur bila-bila masa. Orang tak bersedia untuk masuk kubur pasal suasana dalam kubur dia tak tahu. Dia tahu atas kubur ada batu nisan, dalam kubur apa berlaku, dengar cerita, tak pernah mengaji. Apa suasana lepas pada bangkit pada kubur, tak pernah dengar cerita, tak pernah mengaji. Jadi supaya kita jadi orang yang berhati-hati, kita kena
cari jalan supaya kita tak buang masa begitu sahaja. Siang malam kita bagi ada manfaat dan pahala di mana saja kita berada dengan ilmu yang kita miliki dan pelajari. Kita praktik ilmu itu di setiap masa dan tempat dan aktiviti yang kita lakukan. Tak boleh banyak pun, paling kurang kita tahu dan kita amal sebahagian besar daripada apa yang kita mampu. Naik kereta ada ilmu naik kereta, nak tidur ada ilmu nak tidur, jalan ada ilmu jalan. Tang mana kita pi ada panduan syarak ketika itu. Sebab itu dia kata kita harus tahu bahawa solat itu wajib. Dalam duk sebut wajib bercambah tak semayang, tambah nak kata semayang sunat, tambah nak ajak benda lain. Semayang yang wajib tu pun sudah melahirkan perpecahan dalam rumah tangga antara hendak semayang dengan tak semayang. Mengaji yang wajib tu telah berlaku perselisihan antara suami isteri yang nak mengaji dengan tak mengaji. Bini nak mengaji, lelaki tak mau pergi mengaji langsung, ada. Bini kata hari ni orang mengajak aku nak pergi mengaji, lelaki kata hampir aku nak pergi tang lain, aku pergi pasal minggu, hari ni pekan Sabtu ni, pekan nak. Lelaki pergi beli ikan di pekan Guak, dah pun lajak apa pasal minggu pendang. Bini main mengaji seorang-seorang, tapi bukan bini sini, bini tempat belah London tu. Ada semayang begitu tak? Masuk semayang, masuk waktu. Kadang-kadang pecah dua beradik. Adik nak semayang, abang tak mau semayang. Abang nak semayang, adik tak mau semayang. Semayang itu sudah memecahkan, mewujudkan perpecahan antara orang nak semayang dengan tak mau semayang. Tambah hal lain lagi banyak. Pecah kerana politik lagi ramai. Pecah kerana semayang pun dah ada. Pecah kerana mengucap dah ada. Berpecah antara nak mengucap dengan tak mau mengucap. Berpecah antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Bila Rasulullah ajak mengucap, Abu Lahab, Abu Jahal tak mau mengucap. Abu Bakar radhiyallahu anhu nak mengucap. Maka berpecah Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Pecah dua beradik. Dalam perang Badar ada dua beranak perang. Sayyidina Abu Bakar ikut tentara Rasulullah, anak dia Abdul Rahman tentara Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi SAW cari anak dia, nak bunuh anak dia dalam perang Badar. Pasal apa? Hang walaupun jadi anak aku, tapi hang lawan Rasulullah. Aku sokong Rasulullah. Anak dia jumpa Sayyidina Abu Bakar dalam perang, nampak pak dia lari ikut lain. Dia kata aku pi jumpa pak aku, pi putus tengkok aku, pak aku nak bunuh dia, lari. Lah kali kalah dia tak terbunuh, lah kali Allah bagi taufik hidayah, dia masuk Islam. Baru dia habaq pak dia, saya nampak pak habis dia lari ikut lain. Pak kata aku cari hang tak jumpa, aku jumpa aku bunuh. Dua beranak berkelahi. Pasal apa? Pasal seorang ikut Rasulullah, seorang lawan Rasulullah. Ada yang dua beradik. Jadi dalam bab mengucap sudah berpecah dua beradik, dua beranak, hak mengucap dengan tak mengucap. Semayang telah berpecah. Hak lain lagi banyak pecah. Bab semayang tu sudah pecah dalam keluarga. Kadang-kadang saudara kembar, lahir kembar, duduk dalam perut mak sekali, beranak sekali. Tapi bila besar, seorang semayang, seorang tak semayang. Maka bercanggah dua-dua orang. Sebab itu ulama kata Islam ni agama yang bersatu, mengajak manusia bersatu untuk taat kepada Allah. Tapi kalau tak taat mesti berpecah. Seorang nak taat, seorang tak mau taat, pecah. Dalam bab tersebut, bab lain pun sama. Bab puasa, seorang nak sembahyang, seorang nak puasa, seorang tak puasa. Bini nak puasa, laki tak mau puasa. Ada orang laki dia tak puasa hari-hari, makan tengah hari. Bini puasa seorang-seorang. Bini kata malu tak puasa kau orang. Bini puasa. Laki kata hang puasa-puasa, tapi aku kena masak. Aku jenis makan tengah hari. Awak tak puasa? Nantilah. Pencen esok lah, tobat lah, muda ni. Tak ada nak pencen, kena jantung. Loop terus. Kena serangan jantung. Duk puasa panjang you mok. Ada orang
mati dalam keadaan tak puasa. Kenapa? Kerana dia tak mau puasa. Bini dia puasa. Dia tak mau semayang, bini dia semayang. Bini dia makin gerak, makin semayang subuh. Dia marah kat bini dia. Bini kata bangkit lah, tua dah, semayang lah. Kacau apa aku buat masing-masing. Hang aku buat aku ikut suka. Sampai kawan saya cerita ada seorang hamba Allah tu, dia tak nak sembahyang. Orang marah dia, tegur dia. Hang tak nak sembahyang, hang tak takut lah mati. Mati esok masuk neraka. Dia kata mati esok, dia kata malaikat tak boleh tolak, dia terjun sendiri. Luk lang sungguh. Punya tak takut mengaji tak? Sembahyang tak? Tak berasa takut, tinggal sembahyang tu perkara biasa. Hang tak takut mati esok malaikat tolak hang masuk neraka, dia kata tak boleh tolak, dia terjun sendiri. Boleh buat layak buruk tu. Jadi apa pun benda kita nak buat, hadis kata mesti kena ada dalam hati rasa takut, baru dia jadi elok. Takut pada Allah, bukan takut kat hantu. Takut apa? Takut hantu. Tak jadi. Sesiapa pun ulama ke, bukan ulama ke, pemimpin ke, rakyat ke, lelaki ke, perempuan ke, orang kaya ke, orang fakir ke, kalau ada dalam jiwa dia rasa takut pada Allah, dia mesti dia orang istimewa. Orang yang disebut sebagai hampir dengan Allah ataupun wali Allah. Yang kita mengaji, kita sembahyang, kita puasa, kita zikir, kita sembahyang tahajud, tu jalan menjadi wali Allah. Jalan untuk kita mendekatkan diri pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah rasa cinta kepada Allah. Allah Ta'ala tambah rasa takut pada Allah. Kalau duk semayang, duk mengaji cinta pada Allah, tak cinta kat dunia, takut tak ada, langsung depan orang baik, belakang orang jahat, berarti tak bermanfaat lagi. Hidup kita masih tak betul. Takut pada Allah ni satu sifat berharga yang Allah bagi kepada kekasih-kekasihnya. Bila ada rasa takut, itu tembok dan penghalang yang besar daripada buat dosa. Macam kita duduk dalam surau ni, kalau orang kunci pintu, kita nak keluar tak boleh. Pasal apa tak boleh keluar? Pintu kena kunci. Lepas tu belah, tak boleh, dinding tu penghalang. Dinding ada tapi penghalang daripada kita keluar. Orang luar tak boleh masuk dalam, orang dalam tak boleh masuk luar. Pasal apa? Pasal dinding tu dikunci, pintu dikunci dan penghalang. Demikian juga takut tu penghalang untuk kita pi belah tak betul. Orang buat rumah ada pagar, tak mau bagi terjun pagar. Orang naik kapal terbang ada pintu, tak mau bagi kita keluar tingkap terjun pintu kapal terbang, mati terus. Pintu tu penghalang daripada kita jatuh kapal terbang. Pintu tu penghalang daripada kita jatuh kereta. Pintu rumah tu penghalang daripada kawak masuk rumah kita ketika kita tidur. Kalau kita tidur, pintu tak ada, kawak masuk. Maka pintu nak halang kita daripada buat dosa, takut pada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagi kat saya rasa takut pada Engkau yang menghalang saya, yang memisahkan saya, yang menjadi pagar, yang halang saya daripada buat dosa maksiat. Yang kita mengaji, kita zikir, kita semayang, kita buat baik ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rasa takut dan tambah rasa takut kita daripada buat dosa. Kalau rasa takut tu ada, baca bab kubur, takut tentang macam mana nak masuk kubur. Baca bab kematian, takut kepada kematian. Baca bab dunia, takut terlibat dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Jadi ilmu yang kita belajar tu menambah rasa takut. Baca bab tawadhu', takabur, takut kena sifat yang menyebabkan Allah murka kat kita. Jadi semakin kita bertambah mengaji, semakin bertambah takut kita pada Allah. Tu tanda ilmu kita bermanfaat. Maka kita semakin hampir kepada Allah. Tapi kalau duduk mengaji, dosa pahala tak peduli, semayang, dosa duk buat juga. Fodo pun pi, karaoke pun pulut. Dua-dua pulut. Benda baik pun dia buat, benda jahat dia buat, berarti dia tak ada rasa takut pada Allah. Kerana ibadat dia belum ada hasil dia. Hasil daripada semayang, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat 40 lebih dalam suratul Ankabut.
Sesungguhnya semayang itu menegah daripada perkara keji dan perkara mungkar. Kalau semayang kita cukup 5 waktu tapi benda keji mungkar masih duk buat, maka semayang tu belum ada hasil dia. Kualiti dia tak ada. Kualiti tak ada, manfaat tak ada. Manfaat tak ada. Tak jadi macam orang buat masuk pertandingan. Orang masuk pertandingan bola, dia nak menang, tiba-tiba menang tak, kalah tak? Kalah. Orang masuk main bola, dia dapat 3, menang. Tak menang, seri. Tak seri, kalah. Ulama kata barang siapa yang menega, dia keluar modal, dia nak untung. Kalau tak boleh untung, paling kurang dia nak balik modal. Tak ada orang yang menega nak rugi. Dia jual muktan, dia kata ni saya jual muktan sekilo 5 kupang. Hang beli sekilo apa? Beli sekilo RM1, jual sekilo 5 kupang. Benggerak terus. Beli RM1 mesti jual RM1 lebih. Lah kali jual RM1 lebih, RM1 5 kupang, RM2, lah kali tinggal sikit, laku banyak, untung banyak dah. Tak ujung tu baru dia lelong. Dia kata ni sekilo 5 kupang dia, kilo RM1 dia ambil modal dia. Kata apa? Untung banyak dah. Buah pun kuih tukang kalah ni. Kulit muktan daripada merah jadi hitam lah. Tak apa, lelong lah. Tak apa, dapat untung lah. Jadi jual beli mesti nak untung. Tak ada untung, paling kurang balik modal. Tak mau rugi. Main gitu tak? Orang main badminton, main bola. Orang main bola, badminton je tak ada seri, menang kalah. Main bola ada. Orang main bola sama ada nak menang, tak menang, paling kurang seri. Baru ni saya makan kenduri hitam mana? Kuala Kedah. Ada seorang bahawa, ustaz tak kenal saya. Awak, saya adik beradik. Duduk mana? Duduk lorong seri. Hang cara pakai tak benang dah semua hidup. Hampa orang kau belah tu main apa pun tak benang-benang. Dia kata, sungguh kalah pun tak, duduk seri lalu. Nama lorong seri. Jadi ibadat pun sama. Barang siapa yang buat ibadat fardu, dia baru seri, kata ulama, baru balik modal kalau dia menega. Barang siapa buat fardu tambah yang sunat, baru dapat untung kalau dia menega, baru dia menang kalau dia bertanding. Barang siapa fardu pun dia tak jaga, kalau menega benggerak terus, kalau main kalah terus. Sebagaimana kita main bola, kita nak menang paling kurang seri, kita tak mau kalah. Sebagaimana kita menega, kita nak untung, tak mau paling kurang balik modal, kita tak mau kalah, tak mau rugi dan benggerak, maka ibadat pun sama. Ibadat yang serta fardu dengan sunat, itu ibadat yang untung kalau menega, menang kalau bertanding. Ibadat yang fardu saja, sunat malah buat, yang tu baru balik modal kalau menega, kalau seri, dapat seri kalau bertanding. Ibadat yang fardu pun tak buat, sembahyang pun tak cukup, puasa pun tak cukup, mengaji pun malah, yang tu kalau menega benggerak dan rugi, kalau bertanding kalah, tak pernah menang. Kalau bertanding sukan kita nak menang, kalau menega kita nak untung, kalau ibadat kita nak paling baik yang menyebabkan kita hampir dengan Allah. Dalam masa yang sama kita tak teringin nak buat dosa kesalahan, dalam masa yang sama kita dihalang daripada dosa kesalahan. Kalau kita terlanjur nak buat dosa, kita cepat-cepat bertaubat. Mesti ibadat itu melahirkan rasa cinta kepada Allah dan rasa takut pada Allah. Mahabbah wal khasyah. Baik itu ulama kata, kalau seorang tu cinta pada Allah, dia tak lupa ke Allah Ta'ala, dia tak berhenti ingat Allah Ta'ala, seperti mana syair yang disebut dalam kitab tasawuf, ajibtu liman yaqulu zakartu ilfi fahal ansa fa'adhkuru ma nasitu. Aku heran kepada orang yang kata aku mengingati kekasihku. Mai kita berzikir kepada Allah yang kita kasih, Rasulullah yang kita kasih. Dia kata fahal ansa, apakah aku lupa kepada Allah dan Rasul sehingga menyebabkan aku mengingatinya kembali? Kita ajak orang ingat benda yang kita lupa. Kalau kita duk ingat selalu, tak gaduh kata mai kita mula ingat. Tak gaduh mula ingat, pasal duk ingat lalu dah. Anak kita duk jauh, duk teringat kat dia selalu.
Bila lah nak jumpa anak aku, nak balik bila lah, 4 tahun dah tak jumpa ni, duduk mengaji luar. Ingat ke dia, makan teringat ke dia, minum teringat ke dia, tidur teringat ke dia. Pasal dia anak yang baik, kita teringat ke dia selalu. Allah Ta'ala pun kalau kita ingat ke dia selalu, berzikir pada selalu, dia ingat kat kita. Fazkuruni azkurkum. Kalau hang ingat kat aku ingat kat hang. Allah Ta'ala bagi ingat kat kita. Maka orang yang rajin ingat pada Allah Ta'ala ni, dia telah mengamalkan perintah Allah, uzkurullah dzikran katsira. Ingat pada Allah, ingat yang banyak. Dan dia tanda dia cinta pada Allah. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, dia banyak ingat benda dia cinta. Kita cinta pada duit, ingat duit. Kita cinta pada kereta, ingat kereta. Kita cinta pada lembu, ingat lembu pasal kita bela lembu banyak. Kita cinta pada burung, ingat burung pasal kita kaki burung. Cinta pada ikan, ingat ikan, hari ni aku tak pergi mengai. Manusia cinta pada makhluk, siang malam ingat makhluk, sembang pun bab makhluk. Orang kolak matan, kita kolak syarah. Kita cinta pada sekerat. Tahu orang cakap bab sekerat, kita hurai sekerat hari. Bab apa? Bab sekerat. Pasal apa? Dia ahli motong paling hebat di dunia. Bawa motor dilarang memotong, tak dimotong patah balik. Apa benda yang kita cinta, kita ingat dan kita terjemahkan melalui lafaz yang kita keluar pada mulut kita benda tu. Saya kenal seorang hamba Allah, dia tu meniaga kedai runcit. Jumpa dia waktu mana pun dia meniaga, sembang bab meniaga, bab lain tak sembang. Orang kona tertukar tajuk lain, tersengap tu. Bidang kedai runcit, hampir sembang bab supermarket, hampir sembang bab lain, aku tak boleh pergi. Jadi dia kata, aku heran orang berkata, mari kita mengingati kekasihku. Apakah aku lupa kekasih aku sehingga aku terpaksa mengingatinya kembali? Kemudian dia kata, syaribtul hubba ka'san ba'da ka'sin fama nafida syarab wala rawitu. Aku minum rasa cinta kepada Allah itu. Dia umpamakan cinta kepada Allah dan Rasul itu umpama sejenis minuman. Aku minum rasa cinta kepada Allah itu segelas demi segelas. Habis segelas minum segelas, habis segelas minum segelas. Fama nafida syarab wala rawitu. Namun apa yang aku rasakan, minuman yang aku minum itu tidak pernah habis, dan rasa cinta itu tidak pernah, dan rasa minuman yang aku minum itu tidak pernah habis, dan rasa haus itu tidak pernah hilang. Kita kalau kita minum air, nak bagi hilang dahaga, bila habis dahaga hilang, kita berhenti. Tapi kalau minum segelas tak hilang lagi, duk lapang air. Minum segelas duk lapang air. Bila kita nak berhenti? Tak berhenti terus. Pasal bahan minum sejak, pasal duk tak kenyang-kenyang tu. Tok Arab pergi Mekah, minum air Zam-Zam 27 kolej. Cepat segelas-gelas. Dia kita Melayu nak tiru, kena 7 gelas cari tandas terus. Kita dekat 10-11. Sebab kita minum air Zam-Zam, sunat kita minum bagi kenyang, bagi penuh perut kita. Sebab dia kelebihan banyak. Kita pun nak try tiru tu Arab. Pasal apa dia boleh minum 27? Badan tu dia tuan deram. Kenyang pun bagi minum, pasal nak bagi amal sunnah. Kita minum, aku nak tiru dia, kena 11 gelas, keluar cari tandas. Perut kecil. Nak lawan dengan perut besar, mana boleh? Jadi ulama tu kata, tanda aku cinta pada Allah kalau cinta itu diumpamakan kepada minuman. Aku minum segelas tak hilang, masih haus. Minum segelas masih dahaga. Minum segelas masih dahaga. Akhirnya aku tak boleh berhenti minum kerana minuman tu pun tak pernah habis, dahaga aku tak pernah hilang. Orang tu dia ingat pada Allah sampai mati kerana dia tak pernah rasa cemuih ingat pada Allah. Sebagaimana orang tak pernah cemuih minum air, dia tak boleh berhenti minum air. Oleh kerana air tu banyak sampai tak pernah habis, dan haus dia tak pernah hilang, akhirnya dia kena minum berterusan. Zikrullah bersama. Kalau dia tak berasa, dia semakin zikir pada Allah, semakin dia rasa ketenangan, semakin dia dapat kebaikan, semakin dia rasa ada manfaat, maka dia akan duduk dalam zikrullah sepanjang masa 24 jam sampai mati.
Kita pasal tak ada rasa tu, tengah semayang pun tak ingat pada Allah, luar semayang lagi tak ingat. Pasal kita tak dapat rasa itu. Maka yang tu kena usaha. Nak dapat rasa berzikir itu satu kenikmatan dan kelazatan yang perlu kita dapatkan dan tak boleh tinggal. Dan perasaan takut pada Allah itu satu sifat yang penting yang menyebabkan aku tak akan buat jahat, tak berasa nak buat jahat. Pasal aku rasa takut pada Allah, walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Walaupun orang tak tengok, Allah tengok. Yang tu perlu kepada mujahadah, perlu kepada usaha yang berlebihan. Bermula daripada rajin mengaji, yang kedua rajin beramal dengan ilmu yang kita mengaji. Dua ni kalau berhimpun kat kita, mengaji rajin, beramal rajin, buat ibadat rajin, insya-Allah Allah bagi rasa sayang, Allah bagi rasa takut kepada dia, Allah bagi sifat-sifat mulia yang Allah bagi kepada auliya illahi salihin, para wali Allah yang saleh, orang-orang yang hampir kepada Allah. Jadi kita mengaji pagi ni, dia kata sembahyang tu wajib, memang wajib, tapi tak sembahyang bercambah. Tiang agama memang tiang, ada yang tiang tak ada, langsung tapak ada. Mengucap ada, tapi rumah tak ada tinggi-tinggi tapak, tiang tak ada. Dan sunnah Rasul, sunnah ni ada yang wajib seperti sembahyang 5 waktu, ada yang sunat seperti sembahyang sunat, ada yang haram. Apa dia sunnah yang haram? Menikah lebih daripada 4. Rasulullah kahwin 9 orang, 11 orang. Kita nak menikah 11 orang sekali, itu sunnah Rasulullah yang kita tak boleh ambil. Karena kita ada sifat yang khusus kat Rasulullah, tapi umat tak boleh ambil. Kemudian roh solat ialah niat. Kita berhenti tanya dulu, wallahu alam. Bukan kenuri, kenuri banyak. Ada soalan tak? Mana dia tu? Ini dia tumpah belakang. Tak ada apa, nanti kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.